Assalamualaikum dan hai, saya Pak An Racun. Kali ni saya nak share dekat korang sebuah smartphone yang boleh katakan sangat sesuai dengan kita yang berada dalam suasana PKP, PKPB. Yang mana kita nak berbelanja tu perlulah berjimat cermat kan? Tapi dalam masa yang sama, saya faham korang mesti nak pilihan yang terbaik. So geng, Redmi Note 10 yang ada dekat tangan saya ni bagi saya memang sangat-sangat sesuai untuk korang yang tengah cari phone baru dengan harga yang mampu milik. Tapi of course lah kan, korang nak spesifikasi yang boleh kata mempersona. Macam lirik lagu sikit, tak apa. So dengan serendah RM699 ni, korang akan dapat skrin jenis AMOLED, performance yang sangat smooth, ketahanan bateri yang mantap, kamera yang berkualiti, stereo speaker dan banyak lagi. Serius ke geng? Dapat spek macam ni dengan 699? Yes, yang ni memang sangat-sangat real, bukan fantasi, bukan hype geng. So kalau korang tak percaya lagi, jom kita mulakan racun sekarang. Kalau kita tengok balik, ada banyak je model lain dekat luar sana yang bajet bawah 700 dan ada spek boleh kata hampir sama yang ditawarkan dekat Redmi Note 10 ni. Yang ada bateri besar, performance padu, kamera high-res dan kalau dari segi design pun boleh kata sangat sedap mata memandang. Tapi apa yang membuatkan Redmi Note 10 ni berbeza dari pesaing dia lain tu, ada satu special features yang bagi saya paling wih lah Xiaomi bobo dekat phone dia yang harga 699 ni. Yes, macam yang korang tahu, Redmi Note 10 ni dia pakai skrin jenis AMOLED yang mana memang cukup terkenal lah skrin ni dengan kualiti yang dihasilkan sangat cantik, colourful, sharp dan cukup terang. Yang mana kalau korang tengok model-model sekelasnya tu dengan harga yang ditawarkan ni mostly diorang just pakai skrin jenis LCD je. Untuk rasa skrin AMOLED ni before ni at least kita kena spend dalam 1000 ke atas macam tu. Tapi bukan setakat tu je, korang juga dapat skrin dengan resolusi Max Full HD+, support 100% coverage DCI-P3 wide color gamut. Ada juga beberapa tweak untuk korang customize color skrin Note 10 ni dekat profile setting. Support juga Wi-Fi L1 untuk korang stream kandungan HD dekat Netflix. Dan kalau korang guna phone ni untuk outdoor, keterangan skrin tu boleh boost almost 1100 nit tau. Untuk size skrin sendiri sekitar 6.4 inci, boleh kata standard size lah, sedap untuk korang lain movie ke gaming ke. Walaupun phone ni dia tak adalah refresh rate tinggi macam Redmi Note 10 Pro, tapi dengan features terbina tu membuatkan kali akurasi dan dynamic range dia tu cukup sempurna dipandang. Untuk bezel skrin dia sendiri, standard sekelasnya lah, bahagian dagu ni sedikit tebal berbanding sisi kanan dan kiri yang lebih minimal dan terbina juga kamera selfie jenis berlubang di depan. Actually kan, starting dekat kotak pun Xiaomi dah mulalah kasih benda best kan. Bukan sebab dalam kotak tu ada adapter, walaupun macam yang kita tahu, kehadiran adapter sekarang ni makin hari makin pupus. Tapi sebab adapter yang dia kasih tu dengan kelajuan pengecasan 33W. Next, korang juga lah dapat macam biasa ada SIM tool ejector dan juga casing silikon. Tapi kalau kita sebut pasal casing silikon yang dia bagi ni, saya perasan kalau dekat kotak dia ni selain ada gambar actual phone tu, dia featuredkan juga sekali gambar casing tau. Korang perasan tak? Dia macam first time lah saya jumpa dekat kotak ada gambar casing sekali kan. Selama saya pakai phone ni boleh kata hampir seminggu lebih macam tu, memang saya terasa agak berpuas hati lah dengan performance phone ni yang dikuasakan chip terbaru Qualcomm Snapdragon 678. Digabungkan pula dengan RAM jenis LPDDR4X dan soran dalaman berasaskan UFS 2.2. Segalanya memang tersangatlah lancar, multitasking pun memang smooth je. Kalau untuk tugasan harian buat masa ni memang sangat sedap, saya tak mengalami lagi sebarang hiccup. Oh ya, saya lupa nak inform dekat korang, unit yang ada dekat tangan saya sekarang ni varian paling tinggi 6GB RAM dan 128GB internal dia tu. Yang harganya boleh kata mahal dalam 100 je lah dari varian 464GB. Untuk skor Antutu masih sekitar 200,000 lebih, tak jauh sangat lah kena tinggal dengan versi yang Pro yang pakai chip Snapdragon 732G tu. Actually untuk chip Snapdragon 678 ni sendiri adalah versi yang boleh kata dinaik taraf lah dari Snapdragon 675 yang dilancarkan 2 tahun lepas. Tapi dia punya upgrade tu sebenarnya tak adalah besar mana peningkatan tu. Boleh kata masih dalam binaan 11nm. Just dia overclock sikit lah untuk tingkatkan lagi kuasa CPU dari 2GHz ke 2.2GHz dan untuk GPU tu masih sama dengan Snapdragon 675. Kalau cerita pasal gaming, okey tak gaming pakai Redmi Note 10 ni? So far untuk prestasi dia tu bagi saya masih memuaskan. Kalau main Genshin Impact tu walaupun gameplay tak berapa nak smooth dan ada lag, tapi at least chip ni masih mampu lah untuk handle game berat even dalam setting grafik low. 30 minit gameplay, bateri drop sekitar 12% dengan suhu meningkat sekitar 41 darjah Celsius. Untuk dapatkan pergerakan yang lebih smooth tu, saya guna setting High Max yang mana kalau korang tengok bacaan FPS counter dekat game turbo ni, dia boleh achieve 60 FPS.
So far kan, FPS dia agak stabil dekat dalam mode multiplayer. Cuma akan terasa framing bila terlampau banyak enemy dalam satu masa. Tapi kalau kita main pula mode Battle Royale, dia punya smooth tu tak se-smooth main dekat mode multiplayer lah kalau korang guna grafik ni. FPS dia tu boleh kata susah juga nak maintain 60 FPS dan dia boleh drop bawah 15 FPS, memang sangat lag lah. Untuk 30 minit gameplay, bateri drop sekitar 10% dengan suhu max sekitar 42 darjah Celsius. So far experience PUBG guna Redmi Note 10 ni, saya terasa sama je macam yang saya dera Redmi Note 10 Pro beberapa hari lepas tu. Memang terasa sedap, smooth, FPS pun boleh kata stabil 40 FPS untuk grafik smooth ultra. Highest grafik just dapat HD height sahaja. Ok, kalau korang nak tengok phone ni kena dera PUBG non-stop macam biasa, cuba korang komen sikit dekat bawah. Untuk player Mobile Legends, korang mesti happy lah sebab highest grafik, korang boleh setkan ultra dan korang juga boleh enablekan option HFR mode. So far, phone ni memang ada sensor gyro lah, so bila korang aktifkan, korang main PUBG ke, Call of Duty Mobile ke, memang tak ada delay, memang sangat accurate. Dia punya touch pun so far responsif, tak ada isu lain macam ghost touch pun tak adalah buat masa ni. Kalau kita sembang pasal rekaan dia pula, bagi saya dia lebih ke arah subjektif lah. Ada yang suka simple, ada yang suka fancy, tapi personally rekaan yang ada dekat Redmi Note 10 macam korang nampak ni, walaupun saya sendiri dah agak boring lah dengan rekaan kosong minimalis simple ni, tapi once saya pegang memang terasa solid, ringan, nipis dan sangat grip lah. Dari panel belakang dia yang curve sampailah layout kamera membuatkan phone ni terasa premium dipandang. Walaupun faktanya material yang digunakan hanyalah plastik, tapi sekilas pandang memang korang tak nampak langsung murah dia tu. Part paling sempoi kali ni, phone mid-range pun dah dibekalkan penarafan IP52 kali sabuk dan percikan air. Tapi korang jangan pula rendam dalam phone macam tu, memang habislah phone korang. Beralih di sisi kanan, dekat frame dia tu korang akan nampak kalau ada volume rocker up and down dan juga ada butang power. Yang mana butang power ni juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. So far untuk kelajuan dia sendiri boleh kata sangat laju dan juga accurate. Dan kalau untuk option lain pun ada jugalah. Korang juga boleh pakai face unlock, tapi since kita berada di era baru, setiap hari pakai mask nak keluar tu, fingerprint scanner ni saya rasa lebih banyak membantu korang. Manakala untuk bahagian sisi kiri ni, korang akan nampak kalau ada slot SIM yang mana menyokong dual SIM dan juga slot micro SD card untuk korang kembangkan lagi internal memory phone ni. Kalau di bahagian atas ni, standard macam phone Xiaomi lain, korang juga dapat IR blaster yang boleh jadikan phone sebagai remote dan juga ada salah satu lubang stereo speaker. Kalau dekat part bawah ni rasanya lagilah menarik sebab lubang audio jack, lubang kegemaran ramai dah pun dikembalikan. Dan ada juga mic dekat sini, port USB-C untuk korang charge phone ni dan juga salah satu lubang stereo speaker. Untuk bunyi stereo speaker yang ada dekat Redmi Note 10 ni kan, kita tak boleh lah nak compare dengan level-level flagship kan. Bunyi tu boleh kata ok, at least kalau kita compare dengan level sekelasnya, audio yang dihasilkan tu memang clear dan kuat lah. Cuma untuk dapatkan bunyi yang sedap tu, yang kuat tu, make sure korang kena layan dalam keadaan macam tempat yang sunyi, dalam bilik ke lah. Kalau korang layan dekat luar, macam dekat tempat yang bising tu, bunyi dia boleh kata agak tenggelam sikit. Tapi saya akan bagi korang dengar sendirilah, cuba korang layan sendiri geng. Untuk segmen kamera dekat sini, korang akan nampak kalau ada 4 lens terbina di bahagian panel belakang phone ni, yang mana untuk kamera utamanya sebesar 48 megapiksel. Dia ada juga ultra wide angle, ada macro dan juga depth sensor untuk portrait. Untuk interface aplikasi kamera masih friendly user, senang nak guna mod-mod yang tersedia tu. Cuma saya perasan something dekat sini, once korang tangkap gambar guna night mode, dia boleh kata sangat laju tanpa ada processing. Dan untuk features dekat aplikasi kamera ni, kalau kita compare dengan versi Pro tu, nampak lebih melimpah lah. Prestasi kamera rasanya tak banyak sangat saya nak komplain, overall quality sangat memuaskan dengan harga ditawarkan. Kalau dari segi audio shot tu kelihatan terang, sharp dan tak terlampau over saturation. Untuk dynamic range pun boleh kata agak excellent, warna langit masih kebiruan even cuaca yang agak mendung. Bahagian detailing pun boleh kata on point, kalau night mode pula sedap mata memandang. Untuk rakaman video tu, korang bolehlah rakamkan dengan resolusi 4K 30fps. Tapi rakaman video dia tu akan terasa gegaran sikit since phone ni tak ada OIS. Untuk software out of the box dekat sini dah pun terbina Android 11 dengan skin
MIUI 12. Dari segi features tu rasanya ada banyak je dekat sini. Dan features utama kalau kita pakai screen AMOLED ni, AOD tu mesti ada. Dari segi features lain macam gaming mode, adalah banyak lagi lah yang best-best ada dekat phone ni. Dari segi ketahanan bateri yang dibekalkan dekat Redmi Note 10 ni 5000 mAh, tak dinafikan, memang sangat-sangat superb, memang sangat-sangat perform. Tambah dengan kombinasi skrin AMOLED 60Hz dan chip yang dikemas kini, single charge sahaja untuk pengguna light usage tu, kerja harian, media sosial, buka map, boleh tahan seharian lebih lah dengan SOT sekitar 5 ke 6 jam. Rasanya kalau korang ni rider pun sangat-sangat sesuai lah sebab bateri dia besar. Dan lagi, kalau dari segi pengecasan, Xiaomi juga bekalkan 33W fast charge, yang mana saya dapat sekitar 1 jam 18 minit ke 1 jam 20 minit untuk charge daripada kosong ke full charge. So far personally, setakat saya guna phone ni, memang saya sangat-sangat recommend lah dekat korang untuk try Redmi Note 10 ni sendiri. Kalau korang dah pun pakai phone ni, cuba korang komen pendapat korang, okey tak okey selama korang pakai phone ni. Kalau misalnya ada tersalah info, tersilap kata tu, saya minta maaf lah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.